Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat kuih tepung pelita ya. Rasanya sangat sedap dan membuatnya pun sangatlah mudah. Okey, jom ikuti saya terus. Jangan ke mana-mana. Mula-mula kita sukat 1 cawan gula pasir. Saya gunakan gula pasir halus. Kemudian kita sukatkan setengah cawan tepung jagung. Dan setengah cawan lagi saya akan campurkan tepung beras Tepung beras tak kisah jenama apa. Hari ni saya gunakan tepung beras cap gajah 3. Tepung teratai pun boleh. Kita penuhkan kita jadikan dalam 1 cawan tu. Kemudian kita campurkan bersama dengan gula pasir kita tadi. Dan saya dah blenderkan lebih kurang 3 hingga 4 lah daun pandan. Kita jadikan 1 cawan daun pandan ni tadi. Kita masukkan ke dalam adunan kita dan kita tambahkan lagi 4 cawan air biasa ya. Jadi jika ada kita punya air pandan ni, kita pakaikan semua sekali dan balance dia tu baru kita gunakan air putih biasa. Macam ni, ada balance air pandan tu, saya gunakan semua. Dan yang lebihnya baru saya pakai air biasa ya. Jadi total keseluruhan cecair 5 cawan. Kacaukan semua merata. Kemudian kita letakkan sedikit pewarna hijau apple. Kita tengoklah hijau mana yang kita nak Jika kurang pewarna, kita boleh tambahkan lagi mengikut kesesuaian dan cita rasa kita. Kemudian kita tapiskan ke dalam periuk lain. Kacau di atas api sederhana besar sehingga dia pekat dan likat. Dan saya letakkan sedikit garam. Kemudian kita kacaukan di atas api. Tetapi kita jangan berhenti mengacau Kita takut nanti kita punya adunan menjadi bergentil dan hangus di bawah dia. Adunan kita pun dah semakin likat dan kita pastikan kita tidak berhenti mengacau. Sebelum kita berhenti mengacau, kita pastikan kita punya adunan ni tadi meletup-letup. Maknanya kita punya tepung ni dah masak. Macam ni. Apabila dah macam ni, kita matikan api. Tetapi kita jangan berhenti kacau. Sebab nanti dia akan berketul di bahagian bawah. Teruskan mengacau sehingga kita punya letupan tepung tu slow berhenti. Sebab kita kacau dengan tak ada api kan. Jadi kita tak bimbang kita punya adunan dia akan hangus di sebelah bawah. Dan letupan ni menandakan kita punya adunan kita ni dah masak. Kemudian apabila dah kacau rata, kita akan masukkan ke dalam kita punya acuan. Acuan ni bergantung kita nak gunakan saiz mana. Yang saiz sedang ke, yang saiz besar, ataupun nak gunakan daun pandan pun boleh. Tapi hari ni saya gunakan acuan bekas plastik yang comel ni. So memang mudah. Kalau nak buat order pun boleh ambil. Tapi rasa dia pun sama je. Yang ni lebih mudah. Dan kalau kita berniaga, lebih ringkas Untuk bahagian bawah, saya masukkan 1 senduk kecil ni. Jadi sama je Buatlah sehingga habis. Kalau untuk satu adunan ni dapat lebih kurang dalam
35-36 pieces. Okey, apabila dah siap, kita akan buat bahagian atasnya pula. Kita biarkan kita punya adunan ni sejuk sekejap. Tetapi saya akan taburkan gula. Guna tangan aja, kita agak-agak. Jadi kita boleh agak, jangan terlalu banyak. Cuma kita nak ada rasa manis, jadi kita taburkan sedikit di bahagian tengah. Jadi bila kita makan, ada rasa-rasa manis di tengah dia tu. Lepas tu ada rasa santan lagi. Sangat sedap. Untuk bahagian atas, kita gunakan 4 sudu besar tepung jagung dan juga 4 sudu besar tepung beras. Kita masukkan lebih kurang 1 sudu teh garam dan nanti kita akan rasakan kemasinan dia tu. Dia mesti rasa masin sikit tetapi bukanlah masin sangat. Dan saya gunakan 1 kotak santan kara. Saya masukkan ke dalam cawan ni dan saya akan jadikan dia 1 cawan. Sebab ni pekat sangat kan, jadi kita akan tambahkan air. Kita jadikan 1 cawan penuh santan pekat. Untuk adunan sebelah atas ni, kita akan gunakan lebih kurang dalam 5,5 cawan hingga 6 cawan cecair. Jadi tadi kita dah gunakan 1 cawan santan, kita akan letakkan lagi 5 cawan air ataupun 5,5. Jadi tapi kita jangan masukkan semua sekaligus. Kita masukkan sedikit demi sedikit mengikut keperluan kita punya tepung nanti. Macam biasa kita kacaukan adunan kita ni merata. Apabila dah rata, kita tuangkan ke dalam periuk ataupun bekas lain. Kita kacau di atas api sehingga adunan ni likat, tetapi bila kita tuang dia masih boleh mengalir. Jadi kita akan masukkan kita punya air tadi jika kita punya adunan ni keras. Saya gunakan air panas. Masa saya masukkan ni, balance dia, air yang kemudian ni saya gunakan air panas. Jadi mudah kita untuk cairkan kita punya tepung tu. Okey, kita punya adunan kena cair macam ni. Dia boleh mengalir apabila kita tuangkan ke atas lapisan pertama. Dia tak macam bergintil-gintil. Jadi kita pastikan kita punya bahagian atas ni kena cair macam ni. Kemudian saya tuangkan kat dalam bekas supaya senang nanti saya nak letakkan di atas lapisan pertama. Nak gunakan senduk atau jug pun tak masalah. Kemudian kita letakkan lapisan putih ni tadi dekat atas lapisan hijau kita. Buatlah sehingga habis agak-agak penuh dia macam mana. So bila kepekatan dia tu okey, dia akan mengalir molek dekat atas lapisan pertama kita. Alhamdulillah, siaplah sudah tepung pelita yang sangat sedap dan sangat mudah ni. Tengok tu, nampak sangat menyelerakan, rasanya pun sangat sedap. Bila kita tergigit bahagian yang ada gula tu, ada manis-manis sikit, lepas tu ada rasa masin memang kenalah pada selera-selera orang yang tak ada gigi ni sebab lembut sangat dia punya kuih ni. Bagi yang suka video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Dan supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang menarik ke depannya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.